Ini berlaku kepada anak Encik Saad. Sekarang ini masih dalam keadaan badi dan trauma. Perkara ini berlaku lebih kurang sebulan lebih yang lalu, Kisi. Sebenarnya kedua anak saya ni memang nakal, ya. Mereka suka sakat adik-beradik dan khususnya menakut-nakutkan antara satu sama lain. Yang paling dahsyat adalah adik, ya. Adiknya suka takut-takutkan abang. Abang iaitu anak saya yang sulung ini, dia lebih tidak berani dari adiknya. Adiknya lebih berani dan lebih menyerlah. Katanya di sini beberapa kali kalau abangnya keluar dari tandas, adiknya akan menakut-nakutkan abangnya dengan mengambil telekung ibu dan dipakai kemudian menyangkung depan pintu tandas. Beberapa kali abang nampak abangnya lemah semangat, terpekik, dan pernah juga sehingga menyebabkan abangnya pingsan. Jadi Kisi, saya dah banyak kali beri amaran, dah pukul, dah rutan, tetap sama berdegil, tetap dilakukannya. Jadi pada satu hari ini Kisi, ya, dia menakutkan abangnya. Apa dia buat? Dia ambil bantal, kemudian dia ambil kain putih, dia ikat sama macam makhluk hantu pocong. Benda tu diletakkan dalam bilik atas katil abangnya. Jadi dia keluar pergi ke sekolah. Abangnya pula belum balik sekolah. Apa yang berlaku bila dia balik sekolah tu waktu petang. Jadi bila dia balik sekolah waktu petang, dia tak tahu apa yang berlaku pada abangnya. Rumah tak ada orang. Saya, anak saya yang sulung dan isteri telah pun keluar ke kedai untuk beli makan. Dia pulang ke rumah tak ada orang. Jadi katanya, ya, bila dia buka pintu bilik, dia ternampak benda yang dia buat tadi pada abangnya ada di atas katil. Jadi dia pun ingatkan yang melakukannya abangnya dah terkena, abang buat balik. Yang hairan Kisi, bila dia sedang nak buka ikatan, ya, benda tu baring dekat atas katil ni, dia balik sekolah, dia ingatkan abangnya yang buat menakut-nakutkannya, nak balas dendam. Jadi bila dia sedang nak buka ikatan, dalam hati, abang tak takutlah. Tiba-tiba kata anak saya, dia terbau pacai yang cukup kuat dalam bilik. Dari situlah meremang bulu roma. Dia terus terkejut bila ternampak sedikit muka orang tu yang tertutup dengan kain, muka pucat, terkupik-kupik. Terus dia jatuh pingsan. Saya dan anak juga isteri balik. Bila balik nampak kasut sekolah dekat luar. Tahulah anak saya dah balik. Jadi saya cari, tengok anak dalam bilik dah terbaring jatuh atas lantai. Saya terkejut, dia pingsan, bawa dia pergi doktor, rupa-rupanya dia terperanjat. Sampai ke hari ini lemah semangat Kisi. Setiap kali kalau dia duduk, saya sentuh bahu pegang dari belakang, dia akan menggelapah tepis tangan saya dan akan dalam reaksi ketakutan. Sampai sekarang Kisi, bila bawa jumpa pakar kata anak saya ni dah kurang semangatnya seolah-olah dicuri, diambil oleh sesuatu. Saya cuba berbual dan korek apa yang berlaku. Tahap demi tahap dia bilang saya, inilah peristiwa yang saya tahu, yang diberitahu oleh anak saya, yang dia sebenarnya ternampak hantu pocong yang baring dalam bilik atas katilnya Kisi. Daripada Yati, kata Yati, apa khabar Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin ketengahkan cerita yang agak serupa tentang suami yang penakut. Tapi bukan suami saya, suami kakak saya. Kisah ni berlaku beberapa tahun yang lalu. Waktu tu kakak saya telefon saya. Tengah-tengah malam saya sedang tidur nyenyak ataupun sedang nyenyak tidur Kisi. Jadi bila saya jawab panggilan dengan suara nada yang mengantuk, kakak saya sedang menangis ketakutan. Jadi saya tanya kenapa. Kakak saya kata dalam rumah ada ternampak waktu tu arwah nenek kami baru meninggal. Jadi ternampak arwah nenek berdiri dengan berkafan macam pocong Kisi dekat ruang tamu. Kakak ternampak benda tu bila dia keluar dari tandas nak masuk ke dalam bilik. Jadi saya mati-mati fikirkan yang kakak saya seorang dalam rumah. Mungkin suaminya bertugas. Oleh kerana kecemasan, tak sempat saya tanya. Saya terus bangun. Saya hanya berus gigi dan cuci muka. Saya ambil kunci kereta pergi ke rumah kakak saya yang tidak jauh dari rumah saya. Sampai sana terperanjat Kisi. Nampak suaminya dengan kakak saya berada di luar rumah. Jadi saya marah, saya tanya,
Abang Man kat sini, bila abang Man balik? Tak, abang tak kerja malam ni. Jadi saya tiba-tiba rasa, wah, suami kakak saya betul-betul penakut Kisi. Dia ketakutan di luar rumah. Saya pun cekalkan hati, kuatkan semangat, katanya. Saya sebelum melangkahkan ke dalam rumah, saya ingat lagi pesan guru saya lah, iaitu ustaz saya, masuk rumah dengan langkah kaki. Sebelum tu, kita harus beri salam dengan sempurna. Bukan salam macam orang-orang cakap sekarang ni. Kalau masuk rumah, setakat adakan saja. Assalamualaikum. Mana hantu tak ikut? Kena sebut dengan jelas. Assalamualaikum. Wah, ya kata sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Langkah kaki kanan. Baru masuk dalam rumah. Sepanjang perjalanan saya baca Kisi surah-surah yang berikut inilah. Dan saya tengok bilik, ruang tamu, dapur semua dah tak ada. Saya panggil kakak saya masuk ke dalam. Kakak saya masuk tapi suami masih tak nak masuk, takut. Yang hairan, yang nampak kakak saya. Suami langsung tak nampak. Bila diceritakan pada suami, suami terus lari keluar rumah. Panggil isteri, ikut dia lari keluar rumah. Itulah pengalaman yang menyirapkan saya. Sampai sekarang ini saya dah tak ada hormat pada abang ipar saya sebab dia memang penakut Kisi. Harap aja Kisi. Sampai itu sekali awak marah Dia kata, harap aja Kisi 5 waktu tak lepas tapi penakut. Yang ini daripada seorang pendengar. Kalau tadi kisah tentang penanggal dan Kak Salmah tadi tentang pocong, yang ini tentang toyol, yang ini pula tentang penampakan hantu pocong. Dan cuba anda bayangkan pengalaman yang diketengahkan penampakan hantu pocong. Di mana dia nampak? Di rumah jiran sebelah. Bukan jiran sebelah tapi di rumah jiran blok sebelah. Kisah yang akan saya bacakan di sini datangnya daripada mana ni? Ini dia. Datangnya dari seorang pendengar namanya Kak Yati, berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Kata Kak Yati, apa khabar Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Tolonglah Kisi kongsi sama kisah Kak Yati. Ini tentang penampakan makhluk pocong di rumah jiran blok sebelah. Kisi, sebenarnya blok sebelah rumah kakak ni bukanlah kakak ni jiran yang kipoh, tetapi dah banyak kali dan kerap kali bunyi dengar suara orang pekik-pekik. Ini kakak rasalah. Tak tahu sejauh mana kebenaran, tapi kakak rasa mungkin salah seorang ahli anggota, mungkin ibu, mungkin anak, dah kena buatan orang. Sebab pernah beberapa kali apabila kakak berdiri di tingkap dapur menunggu suami pulang waktu malam, akan dengar orang terpekik. Lampu dibuka, kemudian adalah asap-asap lah meruntah daripada tingkap dapur rumah kakak. Boleh lihat kami setingkat Kisi. Kakak tinggal di tingkat 4. Lelaki tersebut dan keluarganya juga tinggal di tingkat yang sama. Jadi kadang-kala kalau nasib kakak lah sedang tunggu suami balik itu, nak jenguk-jenguk di tingkap dapur sambil tunggu tengok kenderaan suami, ternampak pula bukan pergaduhan tapi katanya kerasukan yang berlaku. Jadi kata berbalik pada kisah Kak Yati ni, kakak ingat lagi waktu tu sekitar 1 pagi suami kakak telefon. Dia kata dalam perjalanan, maklumlah Kisi, kata Kak Yati, anak kakak cuma 2 orang, kedua-duanya dah berumah tangga, dah besar panjang. Jadi kakak duduk dalam rumah seorang dirilah. Kalau tak boleh tidur, tunggulah suami pulang. Kadang-kadang suami ajak keluar makan, tapi waktu kejadian menakutkan ini berlaku, suami pulang. Bila dia kata dia dalam perjalanan, kakak pun bangun, pergilah ke tingkap dapur menunggu kepulangan suami. Jadi tunggu, mata ni tiba-tiba boleh terangkat tengok blok sebelah tingkap 4. Betul-betul jiran yang bertentangan. Apabila kakak perhatikan, terperanjat Kisi, di tengah-tengah dapur rumah jiran sebelah ada benda putih, walaupun gelap tapi nampak sedikit. Benda putih berbungkus berdiri Kisi. Bila kakak tengok, kakak istighfar. Jadi pada mulanya kakak fikirkan mungkin ada orang main-main. Kakak pun perhatikan lama Kisi. Dalam lebih kuranglah 1 hingga 2,5 minit kakak perhatikan benda tu tak gerak-gerak. Selepas 2,5 minit kakak perhatikan, tiba-tiba lampu dapur menyala. Kakak terus dengar orang pekik sekuat-kuatnya. Kisi, bila kakak dengar orang pekik, lampu dah menyala, mata kakak terus cari benda yang bungkus putih. Kakak dapat lihat Kisi, ahli keluarga semua keluar. Dan untuk pengetahuan Kisi, keluarga yang kena ganggu ni memang kesian Kisi. Kadang-kadang seminggu sampai 3-4 kali kena rasuk.
memang cukup menyedihkan. Kakak nak nasihatkan mungkin pada yang sedang mendengar, kalau tak puas pun dengan seseorang, tolonglah jangan sampai menggunakan ilmu sedemikian untuk menjatuhkannya. Ingatlah, setiap balasan, setiap perbuatan ada balasannya, dan jawablah masing-masing dalam kubur sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Yati. Rekod ini datangnya daripada Kak Ana. Kata Kak Ana, apa khabar Kisi? Khabar baik. Kakak ingin ketengahkan berkongsi satu peristiwa. Dalam rumah kakak Kisi, cuba Kisi bayangkan. Waktu malam sedang tidur terbangun kerana ada bau yang menakutkan. Dalam rumah bau pacai. Sebenarnya kata Kak Ana, bau pacai ni kakak dah bau pun bila kakak balik tugas dari tempat tugas sekitar jam 11 malam. Dalam lift Kisi dah mula bau pacai. Jadi fikirkan mungkin agaknya ada orang meninggal ke, naik lift ke, tak tahulah. Jadi kakak pun tak indah, kakak pulang ke rumah, mandi kemudian tidur. Bila terbangun tu sekitar pukul 3 pagi, kakak terbangun kerana tersedak. Bila bau Kisi, satu rumah bau pacai. Perasaan takut mula timbul. Kakak ketuk pintu bilik anak. Anak buka pintu, anak gadis lah, dan tanya kepada kakak kenapa. Kakak tanya, Nur, kau ada bawa apa-apa tak? Anak kata, bawa apa mah? Bau pacai. Mama ni meripik lah. Pagi-pagi buta macam ni cakap macam ni. Betul lah. Katanya sini, betul no. Kata Kak Ana kita lah. Mama bau pacai. Tak apalah mah. Anak kakak bila dengar macam tu, terus dia kata nak tidur dengan kakak. Baiklah. Jadi kakak pun angkat bantal dia dan kami berdua masuk ke dalam bilik kakak lah. Dia tidur sebelah dalam, kakak tidur sebelah luar. Beberapa minit kemudian dia dah terlelap, Kisi dah tidur dan nyenyak pun. Kakak masih terkebil-kebil, mata ni mengantuk tetapi masih lagi terganggu dengan bau pacai yang begitu kuat kakak dapat rasakan dalam rumah. Sampailah Kisi, apabila kakak nak bangun dari katil, nak tutup pintu bilik, kakak patah balik menuju ke arah katil. Alangkah terperanjatnya di bawah katil kakak Kisi, nampak macam ada bantal peluk warna putih. Fahamlah Kisi apa yang kakak maksudkan ya. Bila nampak kakak terkejut. Betul Kisi, katanya di sini kakak tak bohong, sumpah Kisi. Bila dah nampak benda tu, kakak terus lari lompat atas katil. Betul, benda tu Kisi putih, diikat macam makhluk pocong. Tak tahu dari mana dia datang. Dan keesokan harinya, bila waktu subuh kakak dah solat tu, kakak tak berani solat dalam bilik Kisi, takut terganggu. Solat dalam bilik anak. Anak tanya, kenapa solat bilik orang? Oh, kakak cuma mengatakan tukar angin saja. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam. Katanya di sini sekarang ini sedang dapatkan hikmat. Oh, jangan sebutkan namanya Kisi, malu. Dia ketawa hikmat ... untuk simah rumah kakak. Bagus Kisi orangnya. Terima kasihlah. Ataupun kisah saya dahulu sebelum Za berkongsi pengalaman yang dikirimkan oleh pendengar dari seberang. Berikut ini adalah kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Dan datangnya dari Kak Ju. Awal tadi telah pun anda dengar sedikit kisah yang diceritakan oleh Kak Ju. Bilik arwah ibunya sampai ke saat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya, dan malah bilik itu ditutup, dikunci. Kak Ju tinggal rumah 5 bilik. Bilik tidur kesemuanya, katanya di sinilah bilik tidur ada 3. Satu bilik tidur beliau dan suami, satu lagi digunakan oleh anaknya dan juga pembantu rumah, satu lagi bilik arwah ibunya. Jadi bilik arwah ibunya ini tidak tersentuh. Pernah sekali tu Kak Ju kata menyuruh pembantu rumah tinggal dalam bilik arwah ibu. Tapi pembantu tak nak. Pembantu kata dah selesa tidur dengan anaknya. Mereka ni dah macam kawan. Dan anak Kak Ju katanya di sinilah, Kisi anak kakak pun tak nak lah. Dia nak tidur dengan pembantu rumah sebab ada kawan. Kalau waktu-waktu dia takut ada teman. Jadi kakak hormati permintaannya. Maka bilik ibu kakak sejak dia meninggal dunia, lebih kurang dah masuk 3-4 bulan bilik itu tidak dihuni dan barang-barang masih kekal sama. Jadi cuba anda bayangkan teman-teman misteri jam 12. Pembantu rumah kakak akan bangun kadang-kala pukul 4 pagi untuk masakkan sarapan ataupun bekal untuk suami dan anak-anak yang akan ke sekolah. Jadi saat dia bangun itu kadang-kala dia berjalan di depan pintu rumah ataupun pintu bilik arwah mak. Saat itu juga dia akan ternampak penampakan makhluk yang berbungkus hantu pocong dalam bilik itu.
Pernah Casey dia beritahu, dia tanya, ibu, kalau saya tanya ibu jangan marah boleh. Saya sumpah tidak ada niat yang bukan-bukan, niat busuk bukan, bu. Jadi saya tengok dia dengan hati yang terbuka. Saya tanya, kenapa dengan kamu Turia? Jadi namanya Turia, Jadi dia kata, tak ada bu, saya rasa bilik arwahnya ada penampakan makhluk, bu. Jadi saya tanya, apa yang kamu maksudkan? Malam semalam apabila saya nak ke dapur, saya jalan depan bilik, saya kelihatan seperti ada makhluk pocong, ibu. Astaghfirullahalazim, kamu jangan fikir yang bukan-bukan. Saya memarahi pembantu rumah. Dan setelah saya marah dia, sejak malam itu dia tak cakap dengan saya. Dalam hati ini, nak bohong aja, Jadi bila dia tak komplain, maksudnya dah tak ada lagi lah penampakan kejadian. Sebenarnya pembantu rumah saya merahsiakan simpan, takut dimarahi lagi. Maklumlah dia baru bertugas dan rumah saya adalah rumah yang pertama dia bertugas. Jadi apa yang berlaku Casey, benda ini sebenarnya mengganggu beliau setiap hari sampai dia naik takut. Kemudian anak saya pun dah terkena. Daripada biliknya dia nak keluar waktu malam tu, nak pergi ke tandas bahagian dapur. Apabila anak saya jalan depan pintu, Casey, pembantu rumah, saya dengan suami terdengar anak saya pekik sekuat-kuatnya, Casey. Saya dengan suami dengan pembantu terus bangun dan keluar dari bilik, tengok anak terduduk menangis berpeluk tubuh ketakutan. Saya terus dengan suami mengangkat anak duduk di sofa. Kemudian suruh pembantu rumah saya ambilkan air putih. Pembantu pergi ke dapur. Kemudian bila pembantu nak hulurkan air, kami sempat tanya lagi, baru dia jawab, Mama, dalam bilik nenek nampak hantu pocong. Casey, bila dengar kata anak saya, baru saya percaya. Dan yang terakhir yang kena dalam rumah itu adalah saya, kata Kak Ju. Apa yang berlaku? Waktu itu saya tak boleh tidur malam. Buka aircon, rasa sejuk. Matikan aircon, rasa panas. Macam ada benda yang tak kena. Suami saya pula bertugas shift malam. Pembantu dengan anak dah tidur dalam bilik mereka. Saya pun terasa tekak ni, haus nak minum air sejuk. Saya bangun dari katil saya, keluar dari bilik. Apabila sampai di bahagian dapur Casey, sedang saya buka pintu, saya dengar bunyi loceng. Loceng gelang kaki dalam rumah saya. Saya pun letakkan cawan di atas almari dapur dan saya cuba dengar dari mana datangnya loceng tersebut. Bila saya jalan perlahan-lahan, loceng datang dari bilik arwah mak kakak Casey. Bila kakak jenguk, alangkah terperanjatnya di penjuru bilik tersebut, kelihatan penampakan seperti ada benda berbungkus warna putih berdiri tegak. Bila kakak nampak, kakak terperanjat Casey dibuatnya, Casey. Hanya Tuhan yang tahu perasaan ini, barulah kakak percaya. Kakak panggil pakar datang. Pakar datang tengok dalam bilik itu, dikatakan mungkin ada gangguan dalam bilik ini. Jadi pakar tanya, ini bilik siapa? Bila kakak kata ini bilik arwah mak, jadi dia tanya, barang-barang ni kepunyaan siapa? Dia kata arwah mak. Dia nasihatkan kakak, kalau boleh barang-barang arwah mak ni masuk dalam kotak, simpan tempat lain ke, ataupun bagi orang lain. Kalau boleh buanglah, jangan simpan lagi. Jadi kakak pun dengan pembantu rumah kemas sampai dalam satu almari mak kakak sebelah ujung yang memang tak pernah pun kakak sentuh. Almari ini sebenarnya dibawa dari kampung, Casey. Bila buka dalam almari tersebut, alangkah terperanjatnya, Casey. Macam-macam benda yang menakutkan kami jumpa. Akhirnya kami buang barang tu. Setelah kejadian itu, barulah tak nampak pun penampakan makhluk pocong dalam bilik arwah mak. Tapi sampai ke saat ini, pembantu rumah ataupun anak tak nak tinggal bilik tu. Padahal Casey, bilik itu lebih besar dari bilik anak kakak. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari Kak Ju, peminat rancangan Misteri Jam 12. Yang ini ada kiriman email yang baru masuk ni tadi banyak pula tu dikirim Namanya mana ni, Ida. Katanya ini berapa banyak email dia kirim ni. Jadi Ida, saya tertarik dengan kiriman email. Tajuk email Ida ini, pocong dalam rumah.
Kisi tolong baca. Lepas tu ada bracket lah katanya pocong dalam rumah. Kata Ida di sini, mohon maaf Kisi kalau saya kirim banyak sangat sebab ini berlaku baru semalam dalam rumah saya, dan sekarang ini rumah saya ni dalam proses disema dan dibersihkan. Saya ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12, rancangan kegemaranku. Terima kasih pada Ida. Kisi, sebenarnya saya dengan suami baru saja berpindah rumah yang baru. Jadi beberapa kali ibu saya suruh mungkin buatlah rumah doa selamat di rumah itu, kalau tidak pun semah rumah. Saya dengan suami tidak percaya tentang semah rumah dan sebagainya. Jadi katanya di sini sebenarnya rumah yang kami miliki pun yang pertama lah, yang ini merupakan rumah yang ketiga mereka berpindah. Jadi rumah yang pertama, rumah yang kedua tak disema, tak buat apa-apa pun, tidak ada apa-apa gangguan. Jadi kami percayalah yang ketiga pun buat apa nak buat kan, benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Saya pun iakan sajalah. Sampai kan ibu saya tanya pun saya iakan saja, dan akhirnya apa yang berlaku semalam Kisi, ketika saya dengan suami sedang duduk di ruang tamu. Jadi saya suruh suami masuk dalam bilik, ambilkan bantal. Suami masuk dalam bilik, kemudian suami lari keluar, lintang pukang depan saya. Pertama kali saya nampak suami saya sampai tercungap-cungap kerana dia ternampak sesuatu. Saya tanya, apa ni bang? Suami mati-mati tak nak beritahu saya. Katanya di sini dia memberi alasan suruh saya buka lampu. Suami buka lampu bilik, buka lampu dapur, buka lampu bilik satu lagi, ruang tamu. Saya tanya lagi, mati-mati dia tak nak beritahu saya. Jadi kisi akhirnya bila suami dah tenang, saya tanya lagi, suami berdiam diri. Suami mengatakan nanti abang bilang lah. Jadi awal tadi pagi suami memberitahulah mak saya, dan mak saya memarahi kami dan menyuruh semah rumah. Jadi petangnya pula mak datang. Waktu itu suami dah ke tempat tugas. Mak saya datang dengan seorang abang ni lah untuk tengokkan rumah. Rupa-rupanya Kisi, rumah yang saya beli ni dah lebih kurang beberapa tahun kosong tau Kisi. Ini pun saya dapat tahu dari jiran sebelah. Setelah kejadian malam tersebut baru sibuk-sibuk nak tanya. Bila tanya, katanya dah lebih kurang 2 tahun rumah ni tidak berpenghuni. Saya dengar pun terperanjat. Dan mengikut penghuni jiran sebelah ni mengatakan, rumah saya ni dahulu adalah rumah bekas tukang ubat. Tukang ubat, dia tak tahu tukang ubat urut ke, tukang ubat tradisional ke. Tapi dia kata ramai juga orang keluar masuk rumah ni yang tak dikenali. Tapi kabar angin mengatakan tukang ubat. Saya dengar aja saya dah takut. Pakar itu mengatakan ada baiknya saya dengan suami jangan ada di rumah ketika dia menyemah rumah tersebut. Takut-takut nanti bila saya dah terpandang, saya pun dah takut nak duduk dalam rumah ni. Jadi saya serahkan rumah tersebut pada pakar yang bernama Haji Hashim untuk menyemah rumah dan membantu saya. Saya harap-haraplah kalau Haji Hashim sedang mendengar sekarang ini dapat membantu suami dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dari pengalaman Ida, rumah pertama tak pernah disema, tak pernah mungkin ada baca doa selamat. Rumah kedua pun sama, tidak ada apa-apa gangguan. Senang cakaplah. Bukan bermakna kita dah pandu kereta 12 tahun kita tak akan pernah kena aksiden. Fikirkanlah. Putri nama samaran digunakan. Kata Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya terperanjat, katanya di sini, apabila ini berlaku 2 bulan yang lalu lah. Terperanjat apabila saya pulang dari tempat tugas sekitar jam 1 pagi. Tengah jalan depan rumah jiran sebelah, terkejut apabila ternampak ada sesuatu yang diletakkan di depan pintu masuk rumah jiran saya. Saya tak tahu adakah itu benda yang diletak oleh jiran sebelah ataupun diletak oleh seseorang tanpa diketahui oleh jiran saya. Yang saya nampak depan pintu rumahnya adalah seperti bungkusan hitam tinggi yang dibungkus dan diikat dengan tali warna putih. Jadi bila jalan dari jauh, saya nampak ada benda. Saya tak perasan sangat sebab mata ni sedang sibuk tengok handphone. Jalan semakin dekat, saya letak handphone, terkejut saya dibuatnya apabila ternampak bungkusan tu. Ketinggian bungkusan itu boleh saya katakan dalam kurang daripada katanya kurang daripada 50 cm. 30
tingginya. Oh, ini half a meter lah. Jadi bila ternampak benda tu diletakkan depan, bukan tepi rumah, bukan kiri kanan, tapi depan pintu besi, bungkusan hitam. Saya tertanya-tanya, apakah benda ni letak? Adakah ini hadiah ataupun sebaliknya? Dan keesokan hari itu bila bangun, saya berada di luar rumah, benda tu dah hilang lah. Tak tahulah dan tak pasti. Harap-harap jiran saya ni okey-okey dan tidaklah ada apa-apa musibah yang melanda mereka. Terima kasih. Terima kasih pada anda juga. Ini pengalaman yang diceritakan oleh pendengar kita. Beliau berkongsi peristiwa di mana dalam rumahnya ternampak makhluk serupa lah, seperti makhluk yang dikatakan di sini, nama samaran yang digunakan adalah gula-gula ataupun kita kenali makhluk ini sebagai pocong. Begini kisahnya. Beberapa kali saya pernah ternampak seperti kelibat makhluk pocong dalam rumah saya. Dan ia bermula setelah saya ni pulang bercuti dengan suami lah. Saya dengan suami telah pun pergi ke salah sebuah pulau di Indonesia, bercuti di sana. Bila balik ke rumah tu, mula merasakan sesuatu yang tak kena dalam rumah. Ada kalanya nampak seperti makhluk berbungkus. Dan perkara ini sering berlaku pada waktu malam, apabila suami tengah tidur ataupun suami kerja malam, saya dalam keadaan sedang bermain handphone ataupun kata beliau sedang menonton TV. Nanti kadang-kadang nampak ada benda putih berdiri, nampak bahagian tepi mata lah. Tapi bila toleh dan nak pusing nak tengok, benda tu akan hilang dari pandangan. Jadi kejadian ini berlaku dalam rumah setelah pulang dari bercuti di salah sebuah pulau di Indonesia. Dan hal ini akhirnya saya beritahu pada suami, tapi bukan dalam rumah. Ketika saya dengan suami keluar untuk makan, dan saya ceritakan tentang apa yang saya nampak. Malah suami saya pun pernah nampak dan alami apa yang saya alami. Cuma dia takut nak beritahu saya. Dia takut nanti bila saya tahu, saya pun takut. Tapi sebenarnya saya sendiri pun dah terkena gangguan dalam rumah. Akhirnya dipendekkan cerita, kami mendapatkan khidmat seorang tukang sewa rumah lah. Beliau ni memang dikenali oleh keluarga saya. Jadi dia pun datang ke rumah dan dia cuba tengok-tengokkan rumah. Tengok-tengokkan tu dia gunakan dalam open dengan close inverted comma. Jadi bila orang ni datang lah, dia datang pada waktu malam, selepas waktu isyak. Datang dan kami pun bercakap-cakap dengan dia, tapi tidak cakap tentang hal rumah. Dia kata, kalau saya datang ke rumah, jangan cakap tentang hal rumah, kita berbual macam kawan-kawan biasa. Jadi sedang dia bercakap-cakap dengan saya, dengan suami, berborak-borak lah. Kita cakap pasal apa-apa jua topik lah. Dan pada masa yang sama, dia sedang tunggu sebenarnya, nak nantikan tanda-tanda kehadiran makhluk tu datang ataupun tidak. Sebenarnya makhluk tu ada dalam rumah, cuma dia bersembunyi. Jadi setelah kita rancak berbual, nak dekat sejam lebih tau Casey. Jadi sejam lebih tengah berbual-bual, bercakap-cakap, tiba-tiba dalam bilik dengar bunyi sesuatu. Dan kemudian dia angkat tangan, suruh saya dengan suami berhenti dari bercakap, diam dahulu. Mulutnya pula komat kamit, tak tahu apa yang dia baca. Sambil dia baca, dari duduk dia berdiri, dia berjalan-jalan, dia keluarkan sejenis barang ni, kemudian masuk ke dalam bilik, lampu masih ditutup, dia baca dan baca lagi. Kisi bayangkan, bila dia masuk dalam bilik, tengah baca, pintu yang ada di belakangnya, pintu bilik saya, tertutup, dihempas dengan sendirinya. Wah. Jadi itulah yang diceritakan sini, pengalaman yang dikatakan lah, bila si pakar tu masuk ke dalam bilik beliau sedang membaca, pintu yang ada di belakang pakar tu tiba-tiba dihempas dengan begitu kuat. Bayangkan. Terkejut saya dengan suami melihat keadaan itu, sebab tidak ada sesiapa yang tutup pintu. Dan saya dengan suami berbelah bagi, nak buka pintu atau nak duduk dan tunggu. Dan akhirnya bila pintu itu ditutup, dalam beberapa saat saja dia pun buka dan keluar daripada bilik kami. Dia bertanya pada saya dengan suami,
awak ada tak simpan barang-barang ke, beli barang-barang baru-baru ini? Dan bila fikir, kami ada beli sesuatu yang merupakan sejenis mangkuk tembaga yang saya dengan suami beli ketika kami berada di pulau Indonesia inilah. Ini pun bukan kami nak beli sebarangan, sebabnya kami dihampiri oleh budak yang minta sedekah. Katanya mau beli ini enggak, tolonglah. Dan saya dengan suami pun berikan sedekah, dan dia mati-mati nak kasih mangkuk tu pada suami dengan saya. Kata tak payah, enggak perlu. Tapi dia tetap nak kasih, katanya sebagai tanda terima kasih. Akhirnya kami ambil, bawa balik sampailah ke Singapura. Jadi mungkin punca tu datang daripada mangkuk tembaga yang saya dengan suami bawa pulang. Entah, tak tahu apa isi kandungannya. Takut juga Casey, takut mangkuk tembaga tu mungkin digunakan untuk isi darah ke. Jadi bila keluarkan mangkuk tembaga tu, rasa seram lah Casey. Bila pegang